Untuk topik hari ini adalah tentang vektor. Okey, vektor ni vektor lah. Vektor ni adalah tentang suatu kuantiti yang mempunyai magnitude dengan arah. Okey, itu yang berkaitan dengan vektor. Okey, untuk tingkatan 4, kamu belajar vektor ni adalah pada bab 8. Okey, bab 8. Selepas geometri koordinat. Bab 7 adalah geometri koordinat. Okey, bab 8 adalah bab vektor. Bagi untuk yang ambil tingkatan 5, untuk tingkatan 5 pada tahun 2020 ni, kamu akan belajar untuk vektor ni pada bab 4. Okey, mungkin sesetengah sekolah ada yang sudah masuk ni bab vektor ni, tapi mungkin juga ada yang belum. Jadi di sini saya akan terangkan dari awal apa itu maksud vektor. Okey. Okey, vektor ni adalah satu. Okey, siapa yang ambil fizik, mungkin kamu pernah dengar apa tu vektor. Vektor ni adalah satu kuantiti. Dia mempunyai magnitude dengan arah. Magnitude ni apa? Magnitude ni macam ada nilai lah. Dia ada nilai, dia ada arah. Maksudnya dia arah ke sana ataupun ke sini. Dia akan bagi arah. Jadi vektor dia mesti ada magnitude, dia ada arah. Itu pertama sekali yang kamu kena ingat. Okey, dengan apa lagi yang kena tahu? Okey, saya terus kepada soalan lah. Sebab kalau kita terus jawab soalan akan lebih cepat, senang faham lah untuk ni. Okey, jangan lupa untuk sharekan link kepada kawan-kawan anda. Nah, kita belajar sama-sama hari ni untuk vektor ni lah, topik vektor ni. Okey, tengok dalam ni soalan. Dalam rajab berikut, AB bersamaan dengan 3A. So, info pertama yang dia bagi adalah AB bersama dengan 3A. So, A ke B, maksudnya ini AB bersamaan dengan 3A. Maksudnya arah A ke B, daripada A ke B, dia punya vektor dia bagi adalah 3A. Okey, bila dia bagi info begitu. Dan AC bersamaan dengan B. Maksudnya daripada arah A ke C, arah daripada A ke C bersamaan dengan B. A ke C, arah begitu, kamu kena tulis arah dia kan. So dia adalah B. Kemudian AB adalah selari dengan DC. AB dengan DC adalah selari dengan keadaan AB bersamaan dengan 2 DC. AB bersamaan dengan 2 DC. Apa benda ni AB bersamaan dengan 2 DC ni? AB bersamaan dengan 2 DC ni, dia mau beritahu nisbah dia. Nisbah panjang AB dengan DC. Maksudnya AB ni adalah 2 kali DC. Ataupun kamu tulis dia dalam bentuk nisbah, dia akan dapat AB bersamaan dengan 2, DC bersamaan dengan, sini maksudnya ada 1 lah. Maksudnya AB bersamaan dengan 2 dan DC bersamaan dengan 1. Okey. Jadi panjang AB ni adalah 2 kali panjang DC. Bila kita tengok sini pun, AB panjang dia adalah 2 kali DC. Itu yang kamu kena faham lah daripada yang AB DC ni. Okey. Jadi AB kita tulis sini, AB ni adalah 2 kali panjang DC. DC mengungkap 1 lah. Begitu. Okey, sudah kita keluarkan. Dan AC bersilang dengan BD. AC bersilang dengan BD pada titik M. Pada titik M, maksudnya AB dengan AC dia bersilang pada titik M. Jadi yang bersilang tu itu adalah M di situ. Okey, so selesai saya keluarkan satu-satu maklumat di situ. Jadi boleh fahamkah? Siapa kalau boleh faham boleh komen di bawah lah. Ataupun kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh juga ajukan di ruangan komen di bawah. Okey, insyaAllah saya akan jawab lah. So, selesai untuk itu. Ini saya padam. Okey, kita tengok kepada soalan. Ungkapkan setiap vektor berikut dalam sebutan A dan B. Okey, A dan B. Maksudnya dalam jawapan kamu nanti, dia mesti ada nilai A, dia mesti ada nilai B. Apa tu nilai A dan nilai B? Daripada inilah. Mesti ada A, mesti ada B. Okey, kemudian soalan yang pertama adalah BC. Dia mau kita cari arah B ke C. Soalan yang pertama, dia mau kita cari arah B ke C. So, B ke C. B ke C adalah sini. Okey, ini adalah jarak BC.
Tapi yang kamu tahu tentang vektor adalah bila dia bagi contohnya begini. Okay ya. Bila dia bagi contoh dia begini. So ini A, ini B, ini C. Contoh kita mau cari AC. Contoh AC. So kita cari juga cara lain untuk kita boleh sampai ke AC. Maksudnya untuk kita sampai ke AC, kita boleh cari jalan lain selain daripada kita lalu sini. Lalu di sini kita juga boleh melalui daripada A ke B, B ke C. A ke B tambah dengan B ke C. Okay? Begitu. Ataupun dia begini. Okay, A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Contoh kita mau daripada C ke D. Daripada titik C ke D ni, daripada selain daripada jalan terdekat C ke D, kita juga boleh cari jalan jauh untuk sampai C ke D, iaitu kita boleh lalu daripada A ke C ke A, iaitu bila kita mau cari C D, C ke A, C ke A, ada anak panah begini ya, C ke A tambah dengan buat tambah, kita lalu lagi A B, A ke B, A tambah B, kemudian tambah lagi B ke D. So tambah B, D. Okay, di situlah. Maksudnya selain kita boleh lalu daripada C ke D ni, kita juga boleh melalui satu jalan jauh, iaitu C ke A ke B dan B ke D. Kena tambahlah dia punya apa tu, semua ni simbol dia kena tambah, operasi tambah. Okay. Jadi kalau dalam soalan ni, bila dia mau cari BC, kita juga boleh gunakan laluan lain, iaitu B ke C. Kita boleh cari, ambil B ke A dan A ke C. Okay, jangan ambil yang di sini yang jauh. Ambil jalan lain tapi yang lebih dekat berbanding ni lah, ambil jalan terdekat. Okay, jadi jalan terdekat dia adalah kita ambil B ke A dengan A ke C. So sini B ke C juga sama juga dengan B ke A tambah dengan A ke C tambah A C. Okay. Lepas tu sebab dia minta dalam sebutan A dan B, maksudnya kita kena bagi vektor dia lah. Jadi B ke A, kita ada nilai di sini iaitu 3A. Tapi 3A ni adalah A ke B. Jadi untuk B ke A, dia akan jadi negatif 3A. Sebab dia berlawanan, dia akan jadi negatif. So sini akan dapat negatif 3A tambah dengan A ke C B. So ini tiada berubah simbol lah, sebab A ke C adalah B sahaja begitu. So itulah jawapan untuk yang A. Okay. Kemudian B adalah soalan dia A ke D, arah daripada A ke D. A ke D. Okay, untuk kita sampai A ke D, kita juga boleh ambil A C D. Okay, A C D. Kita boleh ambil ni. Kalau kita ambil A B, dia lagi jauh. So kita ambil yang jalan paling singkat, iaitu A C D. Okay. Yang mana kita tahu AC kita sudah ada nilai dia, which is B. AC. So AC adalah B. Okay, CD di sini dia tidak bagi vektor pun di sini. Berlainan untuk AB tadi dia dah bagi nilai 3A. Untuk AC pun dia ada bagi nilai D. Tapi untuk CD dia tiada bagi nilai. Jadi apa yang kita perlu buat? Inilah pergunanya yang dia bagi ni. AB sama dengan 2 DC. AB sama dengan 2 DC. Sekarang ni kita kena cari CD kan. CD ni sama juga dengan DC. Cuma bila kita cari CD, kita just tukar simbol lah. So bila cari DC, DC bersamaan juga, ini pindah pergi sebelah, AB per 2. Maksudnya AB per 2. So kalau kita cari CD maksudnya negatif AB per 2 di situ. So CD juga bersamaan juga negatif AB per 2. Okay, so AB kita dah nilaikan, which is 3A. So masukkan sahaja B. So ini tolak, AB kita adalah 3A per 2. So itulah jawapan dia.
Senang kan untuk yang B ni. Okay. Okay, sudah selesai untuk yang B. Kemudian kita masuk pula untuk C, iaitu D ke B. Okay, soalan C adalah D ke B. Okay, D ke B. D ke B kita boleh ambil daripada D ke A ke B, ataupun D ke C, C ke B. Kita kena tentukan mana satu mau ambil. Kamu ambil laluan yang mempunyai nilai lah. Kamu ambil laluan kalau yang ada nilai. Contoh, kalau kamu ambil daripada D ke B. D ke B kamu ambil di mana? D, C kamu ada nilai, tapi C ke B ada juga nilai. Okay? Ataupun D ke A ke B. D ke A kamu ada nilai, which is yang kamu cari tadi kan, D ke A. So saya ambil jalan mana-mana aja, mana-mana yang kamu selesa, mana-mana yang kamu ni. Tapi kalau di sini saya ambil D ke A ke B. Okay? D A tambah dengan A ke B, which is DA ni, DA adalah opposite kepada AD. So tambah negatif lah, ambil negatif AD kan. AD bersamaan dengan B tolak dengan 3A per 2. Okay, tambah dengan AB. AB adalah 3A. AB adalah 3A, so tambah 3A sini. So kita akan dapat sini negatif B tambah dengan 3A per 2 tambah dengan 3A. So ini kita akan dapat negatif B tambah dengan 3 per 2 tambah dengan 3. So 3 per 2 tambah dengan 3, kita akan dapat 9 per 2. 9 per 2A. So itulah jawapan dia. Jawapannya adalah negatif B tambah dengan 9 per 2A. Okay. Jadi untuk soalan vektor ni, dia ada keluar kertas 1 lah. Dia ada keluar kertas 1, dia ada keluar untuk kertas 2. Okay, dalam kertas 2 dia punya jalan kira lagi panjang lah berbanding yang ini. Dia punya gambar raja pun lagi mengelirukan. Jadi sesiapa yang sedang menonton, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe, like yang sedang menonton di YouTube. Okey, dan insyaallah kalau kamu ada sebarang pertanyaan, sebarang soalan, boleh ajukan di ruangan komen di bawah. Okey, dan kalau berminat untuk join kelas tuition kami, kelas online TANS, boleh PM kami melalui nombor 012-815-5042. Itu yang pertama. Ataupun kamu boleh sahaja PM kami melalui Facebook page kami, iaitu Tutor A+ New Zealand. Okay, sebarang pertanyaan mengenai kelas online tersebut boleh ajukan kami daripada dua metode tadi itulah. Jadi itu sahaja daripada saya, Tutor Mazna. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share. Assalamualaikum.